Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syalillahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'azim. Pada Tuan Musi dan Tuan Imam, seluruh ahli Jawatan Ketua Masjid serta sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT. Kita masih lagi ada peluang untuk dapat hadir datang ke masjid ini untuk imarahkan. Jadi mudah-mudahan amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang dah pukul 25 Ogos bersamaan 28 Muharram. Maknanya bertambah lagi usia kita pada hari ini dan mudah-mudahan bertambah jugalah amalan baik kita insya-Allah. Bersambung daripada kitab Fiqh Al-Harakah daripada Sirah An-Nabawiyah ini tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, muka surat 27. Kata tuan kita qala musannaf, kebangkitan Nabi kita adalah berkat dan perkenan Allah akan doa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Di Nabi kita ni dibangkitkan oleh Allah dengan penuh barakah. Di samping sana ada doa daripada Nabi Ibrahim dan Nabi Allah Ismail alaihissalam, dua beranak ni. Allah perintah Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Ismail ini untuk mendirikan Kaabah. Doa itu disebut dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat yang ke-129. Doa itu berbunyi, Rabbana wa ba'as fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Sadaqallahul azim. Wahai Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau dan mengajar kepada mereka Al-Quran dan hikmat serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ini doa yang Allah rakamkan, doa Nabi Allah Ibrahim bersama anaknya setelah membina Kaabah. Wahai Tuhan, mintalah, utuslah untuk penduduk nanti ni, untuk Mekah ni, rasul dari kalangan mereka yang akan baca kepada mereka ayat-ayat. Rasul dari kalangan mereka juga. Untuk apa rasul ni? Rasul ni akan baca Al-Quran, wahyu Allah yang diturunkan oleh Allah ni. Minta Nabi ni atau Rasul ni baca kepada mereka tentang Al-Quran atau Alkitab. Kita hari ni pun kena baca lah Al-Quran. Yang sampai kita miss, yang
tak boleh satu hari miss Al-Quran. Bacalah Al-Quran. Nabi pernah menyebut Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Quran, kerana Quran yang akan datang kepada kita yang baca Quran ini kiamat nanti. Dia bagi syafaat, bagi pertolongan dengan izin Allah. Di hari yang tidak ada bantuan, tak ada pertolongan melainkan datang kepada Allah melalui Al-Quran Allah. Nabi sebut dia baca Quran, bukan baca saja, bacalah dengan penuh tadabbur, dengan penuh perhatian, dengan penuh penghayatan. Jadi Quran mengajar hikmahnya, pengetahuannya, kebaikannya, macam-macam Quran tu semua ada dalam Quran tu. Untung kita. Inilah doa Nabi Allah Ibrahim, di mana Quran juga boleh mensucikan, bersihkan kita daripada sebarang dosa, bersihkan akidah kita. Ini kelebihan Quran ini, mukjizat yang tetap kekal sampai kiamat. Untunglah orang yang sayang Quran, cinta Quran, baca Quran, hayati Quran dalam kehidupan dia, dalam semua bidang kehidupan. Sesungguhnya engkaulah ya Allah, maha gagah, maha perkasa, lagi maha bijak. Ini doa-doa yang patut juga kita ulang-ulang. Patut kita juga kena berdoa. Nabi berdoa, takkan kita tak berdoa. Jadi kita juga diarah, disuruh berdoa. Sembahyang ni pun doa. As-salah ad-doa. Sembahyang pun ialah mana doa. Masa sujud kita berdoa, lepas solat kita berdoa. Doa ni sebagai satu senjata yang penting, ibadat utama sebagai kita ni hamba Allah. Cuma carilah waktu yang sesuai. Banyak masa-masa yang sesuai. Antara ialah lepas asar, antara dua khutbah, masa sahur, mustajab doa, ataupun sepertiga malam. Kita latih diri kita untuk cari waktu-waktu yang mustajab. Cari pun dah dapat pahala dah. Kita doa, Allah akan perkenankan. Sebab Allah suruh kita berdoa. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Jadi kita nak tiru amalan nabi-nabi, berdoa. Pilih masa-masa yang mustajab. Cari waktu-waktu yang berkat. Itu. Masa hujan, masa waktu hujan, masa sujud. Tapi tak boleh cakap Melayu lah. Masa sujud cakap Arab juga lah. Apa tak dalam hati tak apa. Antara azan dan iqamat, lepas azan kita sembahyang sunat. Lepas sunat tu yang kita buang masa, kita berdoa sehinggalah solat didirikan, sehinggalah dibaca apa, diiqamatkan. Masa nak buka puasa, kalau kita puasa lah sunat ke, masa nak buka puasa tu baca doa. Apa lagi banyaklah, ada ke kiblat, tak ada tangan, ada wudu, kita buat macam-macam ni antara usaha kita untuk doa kita tu sentiasa menjadi sebutan ingatan kita. Tanda kita ni hamba Allah dengan suara yang lembut. Jangan kita berdoa pun kasar-kasar, lembut, merayu-rayu, penuh harap, khusyuk, rendah diri kepada Allah. Dan yakinlah doa kita tu diterima oleh Allah. Ni ada berdoa yang kita boleh kaitkan dengan kisah bagaimana Allah Ibrahim berdoa kepada Allah, minta dibagikan seorang rasul untuk mengajar, membaca Quran, untuk bersihkan segala dosa-dosa yang ada pada manusia. Tapi yang lupalah nak doa tu kita puji Allah, alhamdulillah, puji Allah, selawat kat Nabi, doa pada ibu bapa. Dan itulah banyak benda-benda yang kita kena raikan semasa kita berdoa. Memang Allah suruh kita benar. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Jadi kita doa tu kita ikut perintah Allah. Jadi bila kita ikut perintah Allah maka dapatlah pahala insya-Allah. Dan telah menjadi sunnah Allah bagi mengenakan doa orang yang soleh. Jadi kita juga kena jagalah akhlak kita, tutur kata kita, amalan kita, supaya kita ni sentiasa jadi orang yang dikasihi oleh Allah, orang baik,
orang soleh. Jangan buat benda-benda yang boleh menyebabkan doa kita tidak didengar oleh Allah. Ada, kalau makan benda haram, doa kita tak diterima. Jangan makan benda haram, derhaka kat ibu bapa, atau kita zalimi orang, kita khianat pada orang ni, kadang jadi penghalang doa kita daripada diterima oleh Allah. Makanan, minuman, benda-benda yang boleh menghalang doa. Jadi itulah tadi. Jadi yang penting tadi, kena jaga amalan, jaga nawaitu, niat kita. Sebab jadi sunnah Allah bagi memperkenankan doa orang saleh. Mana yang baik-baik saya diterima. Orang yang jahat, orang yang buat benda-benda yang mungkar maksiat ni, Nabi kata terhalang doa. Sebab Nabi kata pernah ada orang berdoa, ya Allah, ya Rabb, ya, tapi makanan diharam, pakaian diharam, doa dia tidak akan diterima oleh Allah, walaupun dia doa macam itu. Ini kita kena ambil iktibar. Jadi doa orang soleh, apalagi doa para nabi lah. Doa itu daripada nabi-nabi dan para rasul, doa malaikat. Ini doa-doa mereka-mereka yang mustajabkan oleh Allah, dan doa orang yang dizalimi. Lepas tu kita jangan menzalimi orang, jangan kena pada orang. Sentiasa kita berusaha sedaya upaya untuk menjadi orang yang baik, orang yang abrar. Tersabit dalam hadis dari Nabi, baginda pernah bersabda, ini tentang doa tadilah. Apa kata Nabi? Ana da'watu Ibrahim wa busyra Isa. Rawahu Imam Ahmad rahimahullah. Akulah dari doa Nabi Allah Ibrahim. Aku ni dipakai Allah atas sebab dia berkat doa Nabi Allah Ibrahim dan berita gembira yang disampaikan oleh Nabi Isa. Nabi sebut di sini tentang Nabi Allah Ibrahim, Nabi Isa. Sebab Nabi-Nabi dan para Rasul ini sentiasa mereka ini ada kaitan, ada hubungan. Macam kita lah, orang Islam semua ada kaitan, ada ukhuwah. Innamal mu'minuna ikhwatun. Saling berdoa, saling tolong menolong, saling bantu-bantu sama kita. Bekerjasama bersama-sama bagi menegakkan kalimah Allah di atas muka bumi ini. Dan kita akan diredai, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping doa tadi, nak sebutnya bagaimana tentang Nabi kita ni juga ada disebut dalam sirah Nabawi, bahawa Rabi'ah bin Nasar ni raja negeri Yaman, raja pun pernah bermimpi tentang ni kisah kebangkitan Nabi akhir zaman ini. Rabi'ah ni adalah raja negeri Yaman, bermimpi dengan suatu mimpi yang menakutkan. Dikisahkan sini dalam Nurul Ibn Hisham dalam kitab Siratul Nabi lah. Mana raja Yaman bermimpi dengan satu mimpi yang sangat menakutkan. Lalu biasa dulu bila mimpi dipanggil lah orang yang boleh tadbir mimpi, boleh tafsir mimpi tu. Lepas tu kita kalau mimpi pun macam tu jugalah. Jangan mudah cerita pada orang yang tak tentu. Kalau mimpi apa-apalah, jangan duk cerita orang ikut dan jangan. Sebab apa, kadang-kadang mimpi ni dia ikut tafsir, ikut takbir orang tu. Bimbang dia kata engkau habislah kita. Sebab tu kalau boleh mimpi-mimpi ni kita cerita pada orang baik-baik, orang soleh-soleh. Orang dia doa yang baik. Mimpi ni memanglah macam tidur, tapi di sana ada kadang-kadang ada kebenarannya. Lepas tu jangan kita mudah nak cerita mimpi itu pada orang yang tak tentu. Yang berlaku di mana dia panggil semua ahli sihir dan ahli nujum. Maksudnya tak ada agama. Tak ada agama, kita ada agama lain lah. Dia ahli sihir, nujum lah. Maksudnya tak ada agama. Hidup dalam keadaan yang tanpa panduan. Walaupun dia raja, dia minta takbir mimpi dia. Kemudian menasihatkan baginda supaya ceritakan mimpi. Jadi bila dah panggil semua tu, apa nama orang tu?
Nama yang boleh takbir mimpi itu nama dia Sutah dan Syik. Sutah dan Syik. Nama pelik kan. Jadi dia dipanggil untuk mentadbir mimpi raja Yaman tadi. Dia kata apa? Ra'aitu humamata kharajat min zulmatin fawaqa'at bi ardin tuhmatin fa akalat minha kulla dhatin jamjamah. Dia kata tuanku melihat api. Ni kata bukan takbir tu. Dia cerita apa yang raja dia mimpi tu. Dia cerita tuanku melihat api keluar dari kegelapan lalu jatuh di tanah berlembah terus memakan setiap yang hidup. Raja Yaman kata, apa yang engkau katakan sedikit pun tidak salah. Oh, yang kata kau kata betul belaka. Ni hebat. Dia bukan mimpi. Ni untuk ada cerita mimpi tapi dia boleh takbir. Boleh sebut satu persatu apa yang raja mimpi. Itu kehebatan Allah bagilah kepada pakar takbir mimpi ni. Raja kata betul lah, apa yang kata itu semua tak salah, betul belaka. Tapi apa takbir, apa huraian dia, apa penjelasan dia, cuba hurai sikit. Sutah pun jawab, ahlifu bima bainal harratain min unus la yahbitanna ardakum al-habash falyamlikanna ma baina abyan ila jarash. Aku bersumpah dengan ular-ular. Aku bersumpah dengan ular yang ada di antara dua bukit. Akan datang ke negeri ini musuh dari Habsyah. Akan datang musuh daripada Habsyah. Mereka menakluk di antara Abyan dan Jarash. Nama ni di negeri Yaman lah. Raja bertanya, ini ada suatu bencana. Bilakah akan berlaku? Ni parah ni musibah ni, raja kata. Bila akan berlaku? Zaman aku atau kemudian? Sutah menjawab, la bal ba'dahu bihinin aktharu min sittina aw sab'ina yumanniyanna minas sinin. Tidak, bahkan ianya berlaku selepas beberapa masa, lebih daripada 60 tahun akan datang atau 70 tahun. Lama lagi. Raja tanya lagi, adakah penjajahannya selama-lamanya atau akan tamat? Ini menjajah lama ke atau akan tamat? Biasalah, negeri orang akan dijajah, diperangi kan. Sutah menjawab, la bal yang qati'u li bid'in wa sab'ina min as-sinin summa yaqtaluna wa yukhrajuna minha haribin. Tidak, bahkan penaklukan mereka akan tamat setelah berlalu antara 73 tahun hingga 79 tahun. Kemudian mereka diperangi dan dihalau keluar. Raja bertanya, siapa pula yang memerintah selepas itu? Sultan menjawab, yalihi irmu bni di yazan yakhruju alaihi min adan fala yatruku ahadan minhum bil yaman. Yang memerintahnya ialah Aram bin Yazan. Dia keluar menyeberang dari Aden, tidak seorang pun yang tidak bersamanya dari penduduk Yaman. Raja bertanya lagi, pemerintahnya berkekalan atau berakhir juga? Sultan menjawab, bal yang qati', bahkan berakhir juga, tetap kekal. Raja bertanya, siapa yang mengalahkannya? Siapa kalahkan dia pada kekal tu? Sutiah menjawab, Nabi Zaki ya'tihi wahyu minal ula. Nabi yang bijak. Nabi yang bijak datang kepadanya wahyu daripada Tuhan yang Maha Tinggi. Raja bertanya, Nabi ini dari kalangan siapa? Raja, Nabi daripada mana ni? Sultan menjawab,
rajulun min waladin Ghalib bin Kihr bin Malik bin Nadri yakunul maliku fi qaumihi ila akhir dahri. Nabi itu adalah seorang lelaki dari keturunan Ghalib bin Fahr bin Malik bin An-Nadar yang memerintah kaumnya sehingga akhir zaman. Raja itu bertanya, adakah zaman itu ada akhirnya? Sultan menjawab, na'am, yauma yajma'u fihi al-awwaluna wal-akhirun yas'adu fihi al-muhsinuna wa yashqa fihi al-musii'una. Ya, hari yang dihimpunkan padanya orang yang dahulu dan kemudian berbahagialah padanya orang-orang yang baik dan celakalah padanya orang yang jahat. Raja bertanya, adakah benar apa yang engkau ceritakan itu? Sultan menjawab, na'am, wasyabaki wal wasaq wal falaki idza tasaq innama amba'atkal haq. Ya, demi cahaya kemerahan dan gelap, demi waktu subuh bila menjelang tiba, sesungguhnya apa yang aku cerita itu ada benar. Kemudian dijemputnya pula Syekh. Bila diminta mendepannya pendapatnya, beliau terus berkata, na'am, ra'aitu umamatan kharajat min zulmah waqa'at baina rawdati wa akmah akalat minha kullatin nismah. Tuanku melihat api. Kata Syekh tadi. Keluar daripada kegelapan lalu jatuh di antara kebun dan bukit. Ia makan segala yang bernyawa. Raja bertanya, betul itulah mimpiku? Apakah takbirnya? Syekh menjawab, ahliku bima bainal harrataini min insani la yanzilanna ardakumus sudan falayaghlibanna ala kulli tiflah al-bannani wa la yumakkananna ma baina abyana ila najran. Aku bersumpah dengan apa yang ada di antara bukit di kalangan manusia, demi sesungguhnya aku datang menyerang negeri ini ada oleh orang-orang dari Sudan. Demi sesungguhnya aku ni akan datang menyerang negeri ini oleh orang dari Sudan. Mereka menguasai semuanya. Mereka memerintah di antara Abyan dan Najran. Raja berkata, demi bapamu wahai Syekh, sungguh menakutkan. Bilakah ia akan berlaku? Adakah di zaman ini atau kemudian? Jawab Syekh, la bal ba'dahu bi zamanin thumma yastanfizuka minhum dhu shanin wa yadhiquhum ashaddal hawan. Tidak, bahkan kemudian daripadanya beberapa zaman. Itu tidak, bahkan kemudian daripadanya beberapa masa. Kemudian diselamatkan oleh seorang bangsawan yang akan mengenakan mereka itu dengan kehinaan yang seburuk-buruknya. Raja bertanya, siapakah bangsawan itu? Syekh menjawab, ulamun laisa bidaniyin wala mudun yakhruju alaihim min baitin dhi yadan wala yatruku ahadan minhum bil Yaman. Seorang yang sederhana, dilahirkan dari keluarga Dhi Yazan, seorang pun tidak ditinggalkan dari negeri Yaman ini supaya menyertainya. Raja bertanya, adakah pemerintahannya akan berkekalan atau akan hilang? Syekh menjawab, bal yang qati'um bi rasulil mursalin ya'ti bil haqqi wal adl min ahli ad-dini wal fadl yakunul maliku fi qaumihi ila yaumil fasl. Bahkan kerajaan akan hilang dengan kedatangan rasul yang diutuskan, membawa kebenaran dan keadilan dari kalangan ahli agama dan kemuliaan, memerintah untuk kaumnya hingga hari pembalasan. Raja bertanya, apakah hari pembalasan itu? Syekh menjawab, tujza bihil wulatu wa yad'a fihi minas sama'i bid'awat yas'u minhal ahya' wal amwat wa jama' bihi bainan nasi lil miqat yakunu fihi liman ittaqal fawzu wal khairat. Ni ahli sahih pun dia macam reti alam dunia ni, tentang rasul, tentang kiamat ni. Masa tu belum ada lagi panduan agama. Tapi inilah antara kehebatan yang Allah bagi pada setengah manusia,
untuk mencari kebenaran. Pada hari itu akan dibalas segala orang yang memerintah. Apa dia kiamat tu? Raja tanya, apa dia hari pembalasan hari kiamat tu, apa dia? Kata ahli sihir ni, kata Syekh ni, hari itu akan dibalas segala orang yang memerintah. Apa yang kita buat, dia memerintah ke, dia rakyat ke, semua manusia akan dihimpunkan di hadapan Allah, akan diberi pembalasan. Sama yang kita belajar lah, hari kiamat, hari itu semua apa yang kita buat akan dibalas, kecil ke, besar ke. Sezarah pun akan dilihat. Diseru padanya dengan seruan-seruan dari langit, mendengar padanya pada segala yang hidup dan segala yang mati. Dikumpulkan manusia pada suatu hari yang ditetapkan, di mana orang yang memelihara dirinya beroleh kemenangan dan segala balasan yang baik. Hari itu semua orang akan dapat pembalasan. Siapa jaga diri, dia okey. Menjaga diri ikut agama lah. Raja tanya lagi, adakah yang kamu nyatakan itu benar? Betul ke kamu cakap ni, wahai Syekh? Syekh kata, ai wa rabbis samai wal ard wa ma bainahuma min raf'in wa khafdin innama anba'atka bihi lahaq ma bihi ilm. Demi Tuhan, ai wa rabbi, demi Allah, demi Tuhan yang milik langit dan bumi dan barang yang ada di antara kedua-duanya, dari yang tinggi dan yang rendah. Sesungguhnya apa yang aku ceritakan itu adalah benar, tiada padanya keraguan. Ini dia antara bagaimana cerita, walaupun dia ahli sihir, dia akan cerita benda-benda yang apa yang memandu manusia kepada kebenaran. Mungkin zaman tu tak ada orang, mungkin bagi dia ulama lah zaman tu. Itu maknanya orang yang mentadbir mimpi bagaimana Nabi akhir zaman akan lahir, akan cerita tentang agama, tentang kehidupan yang berakhir dengan hari kiamat, dan semua orang akan dikumpulkan di sana. Ini cerita-cerita ni menggambarkan bagaimana raja-raja yang ada pada masa itu, masa Raja Yaman ni, bermimpi tentang kelahiran Nabi akhir zaman yang dirindui oleh semua orang. Jadi kita bersyukur hari ini, kita yang ada di zaman mutakhir ini, kita dipilih oleh Allah untuk mendapat hidayah. Kita dapat kenal rumah Allah, dapat kenal Quran, dapat baca Quran, dapat selawatkan Nabi. Mana beruntung kita, kita masih lagi terpilih di kalangan orang yang beramal. Ramai di luar sana orang-orang yang jauh daripada Allah, walaupun dia mengaku dia beriman, dia mengaku dia ni yakin dengan Allah, beriman dengan hari kiamat, tapi kadang-kadang mereka inilah yang menghasilkan kemusnahan di alam ini. Kemusnahan, kerosakan dalam bentuk hiburannya, dalam bentuk ekonominya, dalam bentuk politiknya, dalam bentuk macam-macam. Mereka jadi perosak kepada alam ini. Ini kisah ni dah lama dah berlaku, tapi bagaimana kebenaran tu pasti akan datang. Yang penting kita kena bersama-sama dengan Rasul akhir zaman ini, bersama-sama dengan Al-Quran yang ada. Inilah kita dapat tadabbur sama-sama daripada kisah ini, mudah kita istiqamah dengan Islam. Kita jemaah yang dirahmati Allah sekalian, seperti tajuk sebelah tu, sebenarnya Arab dan bangsanya menjadi tempat pilihan. Allah pilih tanah Arab, tak pilih tanah Melayu, tempat bangkitnya Rasul akhir zaman. Tak pilih orang Melayu untuk bersama dengan Nabi akhir zaman, tapi orang Arab, bangsa Arab, bangsa Quraisy. Ini semua dah disebut sebagai sejak azali. Jadi kalau dalam kata Allah yang kita kena yakin apa yang Allah rancang terbaik untuk kita semua. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Allah merancang, kita merancang, tapi ingat rancangan Allah lah yang terbaik. Macam hari ini pun kita berbincang, kita bermusyawarah, kita buat macam-macam aktiviti, program sebagainya, tapi apa yang berlaku itu yang terbaik. Kadang-kadang kita tak suka, tapi itu yang kita kena terima sebagai satu daripada keputusan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kisah ini, kata dia menjadi hikmat yang besar di mana hanya Allah sahaja yang Maha tahu kenapa semenanjung tanah Arab menjadi pilihan. Kita jangan nak
nak takwil lagi. Kenapalah dia punya orang orang jahat ke? Jangan kita nak pandai-pandai kata patutlah Nabi tu ke Arab pak jahat. Jahat benar orang Arab ni. Keras kepala. Yang itu duk eka-eka. Kita pun sama je. Manusia sama je. Kau jahat sama je jahat belaka. Kau baik sama. Jadi hikmat yang besar itu hikmat Allah lah. Kita tak tahu, yang penting kita bersyukur kerana Allah telah bangkitkan seorang Rasul akhir zaman untuk bimbing manusia supaya hidup jangan sesat. Itu pun Nabi ada pun sesat, Quran ada pun sesat. Apalagi kalau tak ada Nabi, tak ada Quran. Yang mengaji pun sesat, apalagi kalau tak mengaji. Yang semayang pun sesat, apalagi kalau tak semayang. Bayangkan. Ini semua merupakan sebahagian daripada hikmat ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita yang pertama kena bersyukur. Kita malam ni kita dapat hadir ke rumah Allah. Kenapa Allah pilih kita? Sebab kita nak datang ke rumah Allah. Kenapa Allah tak datang? Allah tak bagi ke? Dia tak nak datang. Maknanya hidayah ni milik Allah, terpulang kepada Allah, dan kita juga kena ada kemahuan. Kena ada kemahuan. Kena ada suatu nawaitu, kehendak kita. Bila kita kehendak, kita berusaha dan kita berazam, tawakallah pada Allah. Jadi kita bersyukur kerana kita mudah-mudahan diberi oleh Allah istiqamah, ulang alik ke masjid selagi kita hidup. Sebab Nabi pernah menyebut antara manusia ada 7 golongan manusia yang Allah, Nabi kata dia mendapat naungan Allah di hari kiamat nanti. Yang pertama ialah orang yang hati dia, lelaki yang hati dia tergantung di masjid. Hati dia dah simpan kat masjid dah. Mana pun dia pergi, dia takkan lupa masjid. Akan datang untuk solat di masjid. Ini Nabi sebut. Satu golongan manusia, lelaki atau perempuan lah, biasanya lelaki lah, masjid ni hati dia tergantung di masjid, rindu pada masjid. Di mana dia pergi, dia akan cari masjid. Jadi mudah-mudahan kita dapat istiqamah masjid. Dia datang bukan kerana untuk imam, bukan sesiapa, tapi kerana Allah. Kalau dapat kita kekalkan yang ni, mudah-mudahan kita termasuk diberi kalangan orang yang Allah bagi perlindungan di hari yang tidak ada perlindungan, tak ada naungan. Itu di hari kiamat nanti. Ni masjid. Dan di sini sebut tadi Nabi dipilih, dilantik daripada kalangan sebenarnya tanah Arab. Di kalangan orang Arab. Kalau direnung sedalam-dalamnya, di sana tempatnya adalah paling strategik kerana ini jauh daripada negeri-negeri, diasaskan di atas tamadun melulu. Ialah di Mekah ni jauh daripada Rom, daripada Parsi, di mana situ dah ada tamadun, tapi tamadun yang jahiliah, yang jahat, yang derhaka kepada Allah, tamadun syirik. Walaupun tamadun tapi penuh dengan kejahatan. Jadi Mekah ni jauh daripada pengaruh tu. Walaupun dia orang disebut sebagai jahiliah, tapi dia hanya jahiliah semata je. Tak ada pengaruh lain. Malahan ianya pernah dikuasai oleh 2 kuasa besar dunia. Di timurnya Parsi, maka ibaratnya Rom. Bumi Mekah agak terpencil dari dibanjiri oleh pengaruh luar. Mekah kosong, belum tak ada apa-apa, orang pun tak ada. Tak ada siapa pun. Bakah masa Nabi Ibrahim sampai dengan anak dia Ismail, di sini sekali kering kontang, burung pun tak ada. Tapi bila menjadi tempat singgah anbiya, singgah Nabi, Allah berkati, keluar daripada tumit Nabi Allah Ismail itu air Zam-Zam. Ni atau barakah. Bila orang soleh, para Nabi ada tempat tu, tempat jadi berkat. Sebab tu kita pun nak cari berkat lah. Masjid ni tempat berkat. Quran ni kalam Allah penuh dengan barakah, penuh dengan syifa. Maknanya apa-apa yang diamalkan oleh Nabi, kita hayati, penuh barakah.
Apa-apa yang disebut dalam Quran kita ini penuh dengan berkat. Rumah Allah penuh dengan berkat. Orang Islam yang baik-baik penuh dengan keberkatan. Jadi kita jangan lari daripada bersama-sama dengan sunnah Nabi, dengan para ulama, para salihin, dengan Quran. Mana kita nak barakah, nak dapat kebaikan di sebalik apa yang ada bersama kita. Jangan kita cari musibah bersama dengan orang jahat, bersama buat mungkar, duduk tempat-tempat yang salah, yang jahat. Ini dah banyak dah. Buat program ada je benda mungkar. Apalagi dunia hari ni, medsos ni, TikTok lah, benda-benda yang pelik-pelik. Jangan kita ke benda-benda yang boleh mendatangkan musibah, bala bercanda pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Itulah sebab bagaimana tuan-tuan, kita hari ini disebut beruntung kalau kita terus bersama-sama dengan Rasul pilihan, bersama-sama dengan Al-Quran yang jadi mukjizat yang kekal sampai akhir zaman. Maka marilah kita di samping kita banyakkan ruang-ruang untuk kita mencari ilmu, dapat kita amalkan sama sunnah Nabi yang kita baca kisah ni, yang mana Nabi dipilih, dilantik oleh Allah untuk bimbing manusia, keluarkan manusia daripada kegelapan kepada cahaya kebenaran, sampailah berjaya hidup di dunia dan berjaya sampai jadi untung bila berada di akhirat nanti, insya-Allah. Mudah-mudahan kita termasuk kalangan orang yang mendengar dan mentaati perintah Allah dan Rasul, insya-Allah. Ya wallahu alam, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma ilaika nashku wa iyyaka narju an tarfa'na al-bala wal waba wal fitan wal mihan ma zahara minha wa ma batan ya arhamar rahimin wa ya mujibas sa'ilin. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.